Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin وَضَرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ أو كما قال. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, suruhlah anak-anak kamu semayang sewaktu mereka berumur 7 tahun. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. Pukul kalau sekiranya mereka tak mau semayang sedangkan umur dah 10 tahun. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Dan pada umur 10 itu hendaklah pisahkan mereka daripada tempat tidur. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni kita dengar kali yang keberapa ratus kali dah. Persoalannya ialah sejauh mana kita ikut suruhan Nabi SAW dalam hadis ni. Banyak kali dah kita dengar Nabi kata muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin. Nabi kata suruh anak-anak semayang waktu umurnya sudah 7 tahun. Berapa orang daripada kita yang beramal dengan hadis ni? Ada daripada kita anak dah 17, bukan 7 tahun, dah 17 dah. Kita tak pernah tanya pun dia semayang ke tak. Anak kita dah umur 17 tahun dah, tingkatan 5 dah. Kita tak pernah tanya dia semayang ke tak. Walaupun hadis ni kita dah dengar tak tahu berapa banyak kali. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. Nabi kata pukul mereka kalau sekiranya dah umur 10 tak mau semayang lagi. Kita biasa pukul anak kita, tapi kerana dia tak dapat nombor 1, tapi kita tidak pernah pukul dia kerana dia tak semayang. Maka hadis yang kita dah dengar banyak kali ini pun kita tak dapat nak amalkan. Bagaimana hadis yang kita baru dengar sekali? Amat sukar bagi kita nak mengamalkan hadis-hadis Nabi. Sedangkan dalam Quran surah Taha ayat 132 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Shadaqallahul azim. Maksudnya Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-shalah, suruhlah keluarga kamu sembahyang. Sebagai suami pastikan isteri kita sembahyang, sebagai isteri pastikan suami kita sembahyang, sebagai suami isteri mak bapa pastikan anak-anak sembahyang. Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh
keluarga kamu semayang. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Kerana bukan senang kita nak pastikan semua ahli keluarga kita semayang. Bukan senang. Sekali suruh tak lekat semayang ni. Setahun duk latih tak lekat semayang ni. Bahkan ada di kalangan kita hantar anak mengaji sekolah agama tapi duk tinggal semayang. Kita punya hajat ni, anak kita ni mengaji sekolah agama, biarlah esok ni kalau tak jadi ulama besar pun jadi ustaz. Sudahlah. Bolehlah kita ni keluarga bergantung dengan dia. Setidak-tidaknya nak rojok perkara-perkara yang berkaitan dengan semayang cukup. Tiba-tiba hantar sekolah agama tak semayang juga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata wastabir 'alaiha, sabarlah dengan nak suruh anak semayang, nak suruh keluarga semayang ni, kena sabar banyak-banyak. Tak boleh sekali suruh nak lekat seumur hidup, tak boleh. Kena banyak kali suruh, banyak kali peringat, banyak kali latih, banyak berdoa. Nabi SAW sangat ambil berat tentang soal-soal yang macam ni. Soal pastikan anak-anak semayang, soal anak-anak dididik dengan didikan agama. Bukan maksud didikan agama hantar pergi sekolah agama. Maksud didikan agama tu kita didik dia cara agama dalam rumah kita. Dia reti macam mana pakaian yang kata tutup aurat. Dia reti bahaya yang akan menimpa dia kerana dia langgar peraturan tutup aurat ni. Dia reti. Ada satu sahabat jumpa saya, dia hantar anak mengaji sekolah agama. Setelah anak-anak dia besar-besar tu tak dan nak didik, dia pun lambat dapat kesedaran. Dah tinggal anak bongsu ni baru dapat kesedaran, pegang hak bongsu ni hantar mengaji sekolah agama. Dan budak ni pun mau, dia kata. Hantar mengaji sekolah agama, tingkatan 1, tingkatan 2, masuk tingkatan 3 dia buat perangai tak mengaji. Anak perempuan. Tingkatan 1 elok dah pergi mengaji, balik mai pakai kelumbung apa semua, elok semayang pun dia tengok, dia kata sejuk hati dah. Tingkatan 2 naik tingkatan 3 dia buat perangai, dia tak mau pergi mengaji dah sekolah agama ni. Ringkas cerita, potong nama, balik mai sekolah biasa. Balik mai sekolah biasa, kelumbung pun dia tak mau pakai. Pak dia main menangis kat kita. Tuan-tuan, kita boleh bagi ilmu, tapi kita tidak boleh bagi petunjuk kepada manusia. Ilmu kita boleh bagi, petunjuk Allah yang bagi. Tapi kalau kita bagi ilmu, kita susuli dengan doa, kita menyerah diri kita kepada Allah, kita nampak Allah saja boleh tolong kita dalam soal nak didik anak ni. Hati 100% bergantung pada Tuhan. Minta zuriat kita jadi zuriat yang salihin. InsyaAllah Tuhan bagi. Nabi SAW sangat jaga perkara-perkara yang macam ni. Nabi tak mau satu benda pun mencemarkan kesucian keluarga dia. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakh irmi biha amma alimta anna la na'kulu sadaqah atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari cucu Nabi Hasan, anak Sayyidina Ali bin Abi Talib, merangkak pergi ambil satu korma, buh dalam mulut dia. Abu Hurairah cerita, dia kata sekali berlaku satu kejadian di rumah Nabi. Cucu Nabi Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib,
kecil lagi, merangkak, pergi balik pintu tu ada setandan korma. Orang mai letak korma tu nak minta Nabi sedekahkan kepada orang miskin. Merangkak dia pergi ambil korma tu, lubuh dalam mulut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila tengok cucu dia pergi ambil korma sedekah ni buh dalam mulut, Nabi terpa pergi dekat cucu ni, dia kekah mulut budak ni, dia kata kah. Suruh. Nabi kata irmi biha, Nabi kata buang korma ni, jangan makan. Nabi kata ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Nabi kata ketahuilah kita keturunan Bani Hashim, keturunan Nabi ni tak boleh makan barang sedekah. Demikian Nabi SAW nak jaga kesucian keturunan dia. Budak-budak kalau makan pun, budak tu tak dibebankan dengan dosa sebab dia belum mukallaf. Tapi Nabi sebagai orang tua, dia tahu benda tu salah. Walaupun anak dia buat, anak tu tak bersalah, Nabi tak akan biar anak dia buat. Kerana secara tak langsung dia ajak anak dia makan benda yang tak elok. Ajak cucu dia makan benda tak elok. Kita buat tak macam tu? Kita sendiri pun duit haram sapu. Bagaimana kita nak jaga anak kita jangan makan benda haram? Kita dengan kerja masing-masing kita hari ni, risuah pun kita sapu. Bukan takat orang bagi kita ambil, kita minta rasuah. Sengaja-ngaja klaim bagi lebih. Itu semua tu bukan hak kita yang kita pergi ambil tu. Benda tu merosakkan bukan sahaja kita, bahkan keturunan kita. Maka tak heranlah satu masa Tuhan tunjuk akibat daripada kita biar keturunan kita makan benda yang tidak halal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak ada manusia yang sihat fikiran, yang waras fikiran dalam dunia ni yang mau dia rosak, keturunan dia rosak, tak ada. Tapi manusia yang mau dia jadi elok, anak pinak keturunan dia elok, tak jaga, sehingga kan dia biar semua sekali dengan dia, dengan anak pinak dia makan benda-benda yang tidak elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah, Allah bagi kekuatan untuk kita nak ikut Islam yang sesungguh-sungguhnya, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 203. Muka surat 203, kita masuk tajuk Bab ma jaa fi karahiyati ityanil haid. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah jima' perempuan yang di dalam haid. Ketahuilah saudaraku, adalah jima' perempuan yang haid itu telah lalu diterangkan haramnya dalam masalah yang lepas dengan ijma' muslimin. Cerita orang perempuan datang haid, suami tak boleh bersama dengan dia, ini ijma' muslimin. Maknanya semua orang Islam sepakat mengatakan benda tu haram, sabit daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sekarang akan dikeluarkan pula hadis oleh Imam At-Tirmizi yang menerangkan dan menunjukkan atas haramnya itu. Ni dia nak buat main nas hadis yang mengatakan haram perbuatan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, barang siapa jima' dia akan seorang perempuan yang haid, ataupun dia menjima' perempuan itu pada duburnya,
ataupun dia datang tengok untung dan yang gaib-gaib pada tukang tengok, yakni bomoh, maka sesungguhnya kufur dia dengan barang yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni seolah-olah kufur dia dengan Quran. Itu dia. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam senaraikan 3 benda yang kalau sekiranya manusia buat, manusia ni kufur dengan Quran. Yang pertama, isteri dalam haid dia pergi jima juga, dia kufur dengan Quran. Sebab Quran larang, dia pergi langgar, maknanya dia engkar Quran, dia kufur Quran. Yang kedua, dilarang orang laki-laki ni mendatangi orang perempuan melalui jalan belakang, ataupun disebut dalam bahasa hari ni dia kata liwat. Diharamkan kita liwat orang, sama ada yang kita liwat itu laki-laki ataupun yang kita liwat itu perempuan. Diharamkan perbuatan itu. Siapa yang buat perbuatan ni bermakna dia kufur dengan Quran. Quran tak bagi, dia buat juga. Dan yang ketiga, Nabi kata barang siapa yang mendatangi kahin ataupun bomoh, orang-orang yang mendakwa, dia boleh tahu benda-benda yang orang tak tahu. Jumpa dia bagi tahu lugu tu lugu ni dan sebagainya. Sedangkan mana ada orang boleh tahu benda tu? Nabi pun Allah tak bagi tahu benda tu, dia pula pergi mengaku kata tahu benda-benda yang gaib macam tu. Barang siapa mendatangi orang-orang yang dipanggil kahin ini, yang dipanggil bomoh ini, dia kufur dengan Allah, dia kufur dengan Quran. Kerana Quran melarang kita daripada percaya lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Quran itu menerangkan tiada siapa pun ketahui yang gaib melainkan Allah. Quran dah beritahu dah, benda gaib Tuhan aja yang tahu. Macam mana kita pergi kata Tok Romo ni tahu? Tuan berapa banyak orang Melayu, orang Islam, law ni yang percaya benda ni. Tengok misteri Nusantara tu kita boleh tahu berapa punya ramai orang percaya kepada amalan-amalan khurafat yang semacam ni. Dan jikalau ia Nabi lagi Rasulullah dan malaikat yang muqarrabin sekalipun tak boleh tahu benda tu. Tak boleh tahu. Ni ke pula dia pergi mengaku kata tahu. Barang kita hilang, kita pergi tanya dia. Dia bagi tahu yang ambil barang kamu ni ialah orang macam ni, macam ni, macam ni. Mana boleh tahu benda tu tak berlaku depan mata dia? Maka kita pergi percaya kat dia. Kita percaya kat dia, makna kita kufur dengan Quran. Sebab Quran kata yang tahu benda-benda ni Allah saja. Kita pergi kata dia ni tahu. Macam mana dia ni Tuhan juga. Dia boleh tahu benda-benda yang sepatutnya dia tak tahu. Maka orang yang pergi bertanya untung dan yang gaib-gaib itu kepada tukang tengok ataupun bomoh yang mengaku tahu akan asrar itu. Asrar maksudnya rahsia. Dia mengaku dia tahu benda-benda yang menjadi rahsia. Dia kata maka kufurlah ia dengan Quran. Kerana ia pergi, bukankah seolah-olahnya dia tidak percaya kepada kata Allah dalam Quran. Tuhan kata tak boleh. Mana ada manusia boleh tahu benda gaib? Kita kata ada. Tok Bomo ni seorang tahu. Kita bangkang Quran. Kita kufur dengan Quran. Masalah. Dia kata menengok untung dan gaib-gaib apa hukumnya? Apa hukum kalau kita pergi juga dekat bomo-bomo ni tanya benda-benda macam ni? Kata Imam At-Tirmizi, tiada kami tahu akan ini hadis melainkan daripada riwayat hadis Hakim bin Asram daripada Abi Samimah daripada Abi Hurairah. Dan hanya sahaja makna ini hadis di sisi ahli ilmi ialah atas mengeraskan jangan pi tanya untung nasib dan gaib-gaib itu, kerana dia adalah perkara yang dibesarkan salahnya, hampir-hampir jadi kafir, maka sayogialah menjauhi daripadanya. Itu dia. Benda-benda lagu ni hampir-hampir membawa kita kafir dengan Tuhan, maka hendaklah dijauhi benda-benda yang semacam ni. Dan kata At-Tirmizi lagi, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa jima' perempuan haid, maka hendaklah bersedekah dia nisfu dinar. Dia kena bersedekah setengah dinar. 1 dinar ni lebih kurang 10 rial. Rial Saudi lebih kurang 10 rial. 10 rial lebih kurang 10 ringgit lah ni.
Ini satu pendapat. Dia kata kalau sekiranya satu orang suami itu dia sudah tersasul, dia jimuk isteri dia kerana disangkanya isteri dia dah kerin haid. Dia sangka isteri dia dah kerin haid, maka isteri dia dah pergi mandi dah, kemudian dia jimuk isteri dia, tiba-tiba didapati tak kerin lagi. Itu kesnya. Maka dia dikehendaki membayar denda, iaitu setengah dinar. Dia kata lebih kurang RM5. Begitu. Maka jikalau adalah jima orang perempuan haid itu jadi kafir dengan sesungguhnya, nescaya tiada disuruh padanya dengan membayar kafarah sebagai hadis itu. Maka hadis ini menunjukkan atas salah besar juga, seolah-olah mau jadi kafir. Kalau sekiranya dia pergi jima juga isteri dia, bukanlah kata dia jadi kafir, tapi besarnya dosa tu seolah-olah dosa orang kafir. Begitu. Masalah dia kata haid dan masa haram jimaknya. Kata Imam Nawawi, bermula haram wat'i atas qaul mereka yang mengharamkan kedua-duanya itu ialah di dalam masa haid. Ini masa yang orang laki-laki yang suami tak boleh bersama dengan isteri dia. Yang pertama masa haid, masa darah tengah duk keluar, tak boleh. Yang kedua dia kata, dan kemudian daripada putus haid sehingga mandi ataupun sehingga tayamum jika tiada air. Masa yang kedua, darah dah berhenti dah, tapi tak mandi lagi. Tak mandi lagi, tak boleh lagi bersama. Satu, masa darah duk jalan, duk tak berhenti lagi, masa tu memang tak boleh. Darah dah berhenti dah, tak mandi lagi pun tak boleh. Kena mandi dulu. Begitu. Dengan syaratnya atas mazhab kita dan mazhab Malik dan Ahmad dan jumhur salaf dan khalaf. Dan kata Abu Hanifah, apabila putih darah bagi sebanyak-banyak haid, maka halallah wat'inya sekarang-karang itu juga. Ini pendapat Abu Hanifah. Dia kata kalau darah dah berhenti dah, tapi tak mandi lagi, dah boleh dah. Dia kata itu pendapat Abu Hanifah. Tapi dalam pendapat jumhur termasuk Imam Syafi'i, dia kata mesti darah dah berhenti dan mesti dah mandi baru boleh. Begitu. Tuan tengok muka sebelah, masalah. Bawah tu dia cerita benda sama. Masalah dia kata berjubur, yakni laki-laki mengerjakan dubur dan hukumnya liwat ni. Macam mana, apa hukum liwat? Wahai saudaraku, dia kata dengan hadis dalam masalah tadi, taulah kita akan haram, akan hukum berjubur itu amatlah besar dosanya. Haram. Seolah-olahnya menjadi kufur orang yang mengerjakan yang demikian itu. Berdosa besar, seolah-olahnya jadi kufur dia ni. Pasal Quran larang, dia pergi buat juga. Dan apabila kita pandang pada hukum dera dalam dunia ini sebagai yang sudah, sebagai yang disuruh tu, bukan yang disudah. Tolong perbetul. Dan apabila kita pandang pada hukum dera di dalam dunia ini sebagai yang disuruh syarak, ialah bunuh jua, sama ada yang menjadi jantan ataupun yang menjadi betina, maka ialah menurut zahir hadis daripada riwayat Tirmizi jua. Maka nantilah insya-Allah di dalam abwabul hudud akan dibincangkan tentang benda ni. Beratnya dosa kepada orang yang liwat ni dapat dilihat kepada hukuman yang nak dikenakan kepada dia. Kalau hukuman yang nak dikenakan kepada dia berat, makna kesalahan yang dia buat tu berat. Mencuri, hukum dia potong tangan berat. Maknanya mencuri itu dosa besar. Berzina, hukum dia kalau dah kahwin, kena rejam dengan batu sampai mati. Rejam dengan batu sampai mati, ni cukup berat. Maknanya dosa berzina tu sangat berat. Begitu. Banyaklah kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW misalnya, banyak hadis yang buat mai cerita-cerita larangan diikuti dengan hukuman. Itu menunjukkan larangan itu serius, bukan main-main. Contoh, hadis tentang larang duduk atas kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqa thiyabah fatakhlusa ila jildih khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata satu orang daripada kamu pergi duduk atas bara api
terbakar baju dia sampai tembus, sampai hangus kulit, itu lebih baik daripada dia pergi duduk atas kubur. Nabi kata, kalau nak banding dosa pergi duduk bersila atas kubur tu, lebih baik kita pergi duduk atas bara api, terbakar baju sampai kulit-kulit hangus, lebih baik daripada pergi duduk atas kubur tu, kerana besarnya dosa orang yang duduk atas kubur. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berapa ramai orang langgar hadis ni lah ni? Berapa ramai orang langgar hadis ni lah ni? Langgar tanpa ada satu alasan, tanpa ada satu nas yang mempertahankan perbuatan dia. Ada pun cuma kiyah yang tak kuat, kiyah yang tak ada hadis. Oh, dia kata larang ni larang pergi buat rumah atas kubur, duduk tak apa, dia kata. Itu dia kata. Nabi kata yajlis makna dia duduk, bukan buat rumah. Dia fikir nak bagi tak apa benda tu. Oh, tak puas hati, pergi buka dalam syarah. Apa Imam Nawawi kata di dalam syarah Muslim, dalam nak mensyarahkan hadis ni. Imam Nawawi kata cukup jelas. Dia kata haram. Dia kata tahrim julus adal qabri. Haram duduk atas kubur. Al-julus bimakna al-qu'ud. Ay bimubasyaratil julus awil qu'ud. Dia kata. Yang dikatakan haram duduk itu, ialah duduk bersila. Semata-mata duduk bersila tu tak boleh. Dia kata. Imam Nawawi kata lagu tu, kita lambung pergi semua syarah Imam Nawawi ni, kita duduk juga. Tak cukup dah lagi hadis tu mai, bukan setakat dia kata tak boleh duduk ya, disusuli pula benda tu dengan habang. Kalau sekiranya hampa pergi duduk atas bara api, atas jamrah, atas bara api, terbakar baju habis semua sampai kulit, fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildih, terbakar sampai kulit-kulit hangus, itu lebih baik. Nabi kata khairun lahu min an yajlisa ala qabrin, lebih baik daripada hang duduk bersila atas kubur tu. Sama juga dengan larangan riwayat daripada Abi Juhaim radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'in khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, bila kita baca hadis, kita kata riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, kita kena fahamlah, dua orang ni kalau sekiranya dia riwayat hadis, hadis tu sahih, tak ada siapa boleh bangkang. Apa pula maksud hadis ni? Nabi kata law ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza alaihi, kalaulah sekiranya satu orang yang lintas di depan orang yang semayang tu tahu apa dosa yang akan dikenakan kepada dia, lakana an yaqifa arba'in, nescaya dia sanggup berdiri cegat tunggu sampai orang tu habis semayang baru lintas selama 40. Nabi kata selama arba'in, selama 40. Ulama-ulama menjelaskan apa maksud 40. Ulama kata wallahu a'lam, adakah 20, adakah 40 itu 40 jam, 40 hari, ataupun 40 minggu, 40 bulan ke 40 tahun, wallahu a'lam. Yang pentingnya siapa yang saja-saja pergi lintas di depan orang yang duduk semayang, berdosa dia cukup besar. Kalau dia tahu macam mana besarnya dosa pergi duduk lintas depan muka orang duduk semayang, nescaya dia sanggup tunggu walaupun terpaksa berdiri selama 40. Khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, itu lebih baik, tunggu selama 40 itu lebih baik daripada dia lintas di depan muka orang semayang. Hadis-hadis yang macam ni serius nak bagi tahu kata benda tu tak boleh buat. Nanti tengok di masjid lah ni lintas buat tak apa saja ya, lintas depan orang semayang. Mai pula hadis daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata apabila seseorang daripada kamu duduk semayang, maka
maka janganlah fala yada' ahadan yamurru baina yadayh. Jangan biar siapa pun lintah di depan muka dia waktu dia tengah sembahyang. Nabi kata fala yada', jangan biar. Kita tengah duduk sembahyang, ada orang nak main lintah depan muka kita. Fala yada', jangan kamu biar dia lintah, melainkan kamu tahan dia. Tahan dia makna kamu selamatkan dia daripada berdosa. Fa in aba, kalau sekiranya dia bantah, tahan dia lagu duduk tepih kita pula. Dia belajar tomoi tang mana kan? Lagu duduk tepih tangan kita pula nak pi juga. Fal yuqatilhu, Nabi kata pukul dia. Lagu duduk sembahyang, bagi satu karate chop pada belakang dia. Jangan bagi dia lintah. Fa inna ma'ahul qarin. Nabi kata maka sesungguhnya bersama kawan nak lintah depan orang sembahyang itu qarin. Qarin maknanya ialah setan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mai hadis-hadis macam ni disusuli dengan ancaman kepada orang yang buat benda tu, maknanya agama serius dalam melarang benda tu. Jangan buatlah. Jadi masalah liwat ini juga masalah serius, sehingga kan hukuman yang mai dalam Quran, dalam hadis Nabi kepada orang yang liwat ni sangat teruk. Sungguh juga dia kata hukum berjubur itu ada khilaf ulama padanya. Tetapi tiada keluar daripada seberat-berat hukum dera, iaitu setengahnya menjadikan seperti hukum zina. Hukum orang yang liwat ni sama macam hukum zina. Yakni direjam dengan batu ke atas orang yang buat tu, yakni ke atas orang yang menjadi jantan yang muhsan. Kalau dia yang pergi liwat orang, maknanya dia jadi jantan. Kawan hak duk tahan duk jadi betina. Dia hak jadi jantan ni, kalau dia satu orang yang sudah pun muhsan, sudah berumah tangga, rejam sampai mati. Beratlah, hukuman tu berat. Dan dia rotan 100 rotan serta buang negeri akan yang tiada muhsan. Kalau yang jadi jantan ni, dia ni orang yang belum kahwin, maka dia disebat dia 100 kali. Makna itu satu larangan yang berat. Kesalahan itu sangat besar, maka hukumannya sangat berat. Dan ada pun yang kena kerja, yakni yang menjadi dirinya seperti betina, jantan tapi dia jadi betina, dia duduk tahan belakang ni, maka disebat dia 100 kali sebat dan dibuang negeri, sama ada dia muhsan ataupun tidak. Dia ni dah kahwin ke tak kahwin lagi ke apakah, kalau dia pergi jadi betina, pergi duduk tahan belakang, dia ni kena sebat 100 rotan, buang daerah. Tuan-tuan duduk tengok dah muka dia kat kawasan ni. Tetapi jikalau jubur isterinya atau jariahnya, maka wajib ta'zir dan tiada hukum dera. Tapi kalau yang dia buat tu ialah isteri dia sendiri, maka dia tak dikenakan hukum rejam dan sebagainya, sebaliknya dikenakan ta'zir, kena satu hukum yang diputuskan oleh mahkamah Islam. Nak penjara setahun ke apa ke semua, hukumannya macam tu dikenakan kepada dia. Dan isteri dan jariah itu kerana ta'zir juga, maka isteri dia pun serupa juga, kena hukum juga penjara 6 bulan ke apa ke dan sebagainya, kerana dia sanggup bagi suami dia buat macam tu ke dia. Maka inilah mazhab Syafi'i di dalam kitab-kitab fiqh. Ini keputusan dalam mazhab Syafi'i. Dan kata setengah ulama, ini ada pendapat mazhab lain pula, dia kata bunuh semata-mata. Ada pendapat yang kata bunuh. Orang yang terlibat dengan liwat ni, hukum dia bunuh, tak ada hukuman lain. Sama ada yang mengerjakan ataupun yang kena kerja, tak kira kawan yang jadi jantan ke, kawan yang jadi betina ke, pergi bunuh dua-dua sekali. Tak mau tengok dah muka dia, buat kerja kotak macam tu. Kerana zahir hadisnya begitu. Dan kelakuan bunuhnya pula ialah pancung dengan pedang. Ini pendapat ulama. Dia kata pancung bagi mati bang, tak mau nak tengok dah muka dia. Dan kata setengah lagi direjam, dan kata setengah lagi dicampakkan daripada atas pucuk gunung ke bawah gaung yang dalam. Ini pendapat yang macam-macam. Pergi naik pergi atas bukit mana kahwin turun, supaya menjadi habu angin, lepak turun, biar biji mata pergi kelin, telinga pergi kelin, biar padan dengan kerja kotak dia buat ni. Dan kata setengahnya ditimpakan dinding batu ke atasnya, pergi cari bangunan mana nak beruntuh bang, pergi diri itu korban dinding di atas belakang dia, nak pergi mati lah, maknanya nak pergi mati. Dan biar mati itu mati dalam rupa yang hina, begitu. Pasal apa? Pasal sama padan dengan hina perbuatan yang dia buat, begitu. Itu pendapat-pendapatnya, supaya lumat dia sama sekali dan tiada tinggal sesuatu yang tiada hancur lulu. Dia kata biar habis tak ada apa,
hancur luluh habis berkecai badan dia, kena timpa dinding besar ni. Maknanya apa? Marah sungguh kepada orang yang buat kerja kotor ni. Tajuk baru, bab ma jaa fil kafarati fi dhalik. Itu bab yang datang pada menyatakan kafarah yang dikenakan itu iaitu jima' perempuan haid. Dia masih tajuk jima' perempuan haid. Ketahuilah saudaraku, sudahlah diterangkan dahulu daripada bab ini fasal haram jima' perempuan yang haid itu. Dan wajib atasnya taubat. Siapa-siapa yang dah terbuat benda ni, dia wajib beristighfar. Astaghfirullahalazim, bertaubat kepada Allah. Maka sekarang hendak menyatakan kafarah orang yang telah jatuh menjima' perempuan yang haid itu. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Ibn Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fir rajul yaqa'u 'ala imra'atihi wa hiya haid, qala yatasaddaqu bi nisfi dinar. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada laki-laki yang jima' atas isterinya pada jalan ia haid, pada halnya ia haid. Itu dia. Ini kafarah ataupun denda yang dikenakan kepada suami yang bersama dengan isteri dia, sedangkan isteri dia darah haid tak berhenti lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian itu kafarahnya ataupun dendanya ialah dia kena sedekah setengah dinar wang. Lebih kurang RM5 kita kata. Bagi lebih tak apa, jangan kurang. Itu satu, itu hadisnya, dan ada ulama bagi pendapat tentang hadis ni. Dan satu lagi riwayat At-Tirmizi, dia kata An Ibn Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana daman ahmar fa dinar wa idza kana daman asfar fa nisfu dinar. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, apabila satu orang laki-laki jima' akan perempuan haid yang adalah darahnya masih merah lagi, maka kafarahnya ialah sedekah 1 dinar. Kalau dia bersama dengan isteri dia, sedangkan isteri dia baru lagi datang haid, baru 2 hari, baru 3 hari, yang biasanya 7 hari, maka dia kena denda 1 dinar, lebih kurang RM10. Dan apabila adalah darahnya itu perang, maka kafarahnya sedekah setengah dinar. Kalau dah hujung dah dan habis dah, maka dikenakan denda kepada dia setengah dinar. Kata At-Tirmizi, bermula hadis kafarah jima' perempuan haid itu sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibni Abbas, hal keadaannya mauquf dan marfu'. Masalah haid dan kafarah jima' dan perkataan ulama padanya. Kata At-Tirmizi, dan dengan dialah berkata Ahmad dan Ishaq, dan berkata Ibnul Mubarak, minta ampun seseorang yang jima' perempuan yang haid itu akan Tuhannya dan tiada kafarah atasnya. Ini satu pendapat. Dia kata denda tu tak payah bayar lah. Alang-alang nak bayar RM5, RM10, takut sekali orang anggap mudah benda ni. Dia tak apa, aku bayar RM10. Tak boleh. Jadi hukum Tuhan dibeli dengan harga yang semurah tu, tak boleh. Macam hukum ada di mahkamah syariah kita dah ni. Habis dah kesalahan zina apa semua lugu-lugu ni, denda RM1,500. Lepas tu boleh pula minta korang pula yang arif Tuan Hakim, saya ni lugu-lugu ni baru kerja gaji tak dapat lagi lah apa dah ngongek-ngongek, RM1,500 turun tinggal RM400. Jadi orang yang terlibat dengan benda ni, dia anggap mudah benda ni. Dia kata tak apa ni, duit ada RM1,000 ni boleh berzina sekali. Dia boleh bayar, dia kira lagu tu. Mana kita pergi buat hukum tu, maka akhirnya orang pandang rendah kepada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan seumpama kata Ibnul Mubarak itu daripada setengah tabi'in. Setengah daripada mereka itu ialah Sa'id bin Jubair dan Ibrahim An-Nakhai, dan ialah perkataan ulama di dalam bandak-bandak besar. Kata An-Nawawi, dan pada wajib kafarah itu 2 qaul bagi Imam Asy-Syafi'i. Bermula yang asah daripada keduanya ialah qaul yang jadid, dan qaul Malik dan Abi Hanifah dan Ahmad pada salah satu daripada 2 riwayat, dan jumhur salaf bahawasanya tiada kafarah atasnya. Imam Syafi'i sendiri berpendapat tak payah bayar kafarah tu. Yang kata RM5, RM10 tu tak payah bayar. Kalau kita terbuat benda tu, minta ampun dekat Tuhan, cukup, jangan ulang dah benda tu. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Bawah tu dia cerita benda yang sama.
Tuan-tuan tengok muka sebelah. Dia kata bab maja'a fi ghusli damil haid min as-saw. Itu bab yang datang ia pada menyatakan basuh darah haid yang kena kain. Dia datang haid, perempuan ni haid dia tu mengalami kebocoran, kena pada kain. Jadi bila nak semayang, apa nak buat dengan kain yang kena darah haid ni? Ketahuilah saudaraku, bermula darah itu setengah daripada perkara najis yang tidak dimaafkan dia. Darah najis. Begitu. Maka kena ia di badan, ataupun kena ia di kain, ataupun sebagainya, maka wajib dibasuh akan dia. Najis, kena basuh. Itu yang cerita ni. Dalam agama, bila kata kena najis, kena basuh. Tak boleh dia buat segan. Kita main masjid semayang, misalnya semayang apa semua, habis-habis semayang maghrib, bagi salam, kawan belakang cuik kita. Dia kata, Haji, kaki Haji ada tik cicak. Kita pun alih tapak kaki tengok sungguh ada. Kita pakai kaih buang dulu tu. Segan nak pergi pancung, pergi duduk basuh, duduk apa, segan. Buat ke mana aku tak tahu, tapi buat dulu tu. Tak boleh. Najis, kena basuh. Tak boleh segan lah. Tak boleh segan. Tengok, sah. Memang tak cicak sungguh. Abang Kek pilah berjengket-jengket, pergi ke pancung tu, basuh bagi elok apa semua. Ayat semayang tak batal lah. Dia pergi duduk ambil semayang lain pula dah. Silap faham. Ada juga lagu tu. Pergi duduk ambil semayang lain, bumbang bebai pula. Orang tu pergi basuh kaki saja. Jangan pergi duduk ambil ayat semayang sekali. Pasal apa? Dia silap faham. Pergi basuh saja. Basuh kaki apa semua, pergi cuci, semayang maghrib lain. Itu saja. Maka dengan kerana itulah segala perempuan yang haid, apabila kena darahnya ke tubuhnya ataupun kena ke pakaiannya, wajib basuh agannya. Darah kena basuh. Begitu. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Asma binti Abi Bakr anna imra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani thawb yusibuhu ad-dam min al-haidah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huttihi summa qrusihi bil ma'i summa rushihi wa salli fihi. Diriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhumah, bahwasanya satu perempuan datang tanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum kain yang kena akan dia oleh darah haid. Satu perempuan pergi jumpa Nabi, pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, saya datang haid, kemudian dia bocong sikit, dia kena kain saya. Macam mana saya nak buat? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gesel akan dia dengan dua tangan. Nabi suruh bekas hak kena darah tu lagu tenyeh dengan jari lagu tu, bagi keluar. Darah hak bekas kena tu, gesel ia dengan dua tangan, tenyeh dia bagi keluar. Kemudian kikis dan kutil dengan hujung kuku, dengan yang kutil. Dia kata, masa korang dengan kutil. Kutil, dia kata. Kalau sekiranya darah tu lekat, dia jadi macam kupin, dia jadi macam apa, dia kata kikis dengan kuku dia, kalau tak mau keluar, kutil dia dengan hujung kuku. Kutil bagi keluar, buang. Ain, darah tu bagi keluar, buang. Begitu. Kemudian diruih ayam, memberi cucinya. Kemudian baru juruh ayam di tempat tu, bagi hilang kesan najis tadi ni. Dan sembahyanglah engkau padanya. Kain tu tak payah pergi duduk basuh apa semua, tak payah pergi basuh satu kain, memadai dengan basuh tempat yang kena darah tu saja. Jadi cara dia macam mana? Dia kata mula sekali, tanya bagi keluar. Tak mau nak keluar, boleh kutip-kutip buang, bagi keluar ain darah tu. Lepas tu juruh dengan air sikit di tempat yang kena darah tu, kain tu boleh pakai sembahyang, tak ada masalah apa. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan daripada Ummi Qais. Dan kata At-Tirmizi lagi, ini hadis, yakni hadis Asma pada membasuh darah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah, dia kata darah haid kena dikain, apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada darah yang adalah ia atas kain, maka disembahyangkan padanya sebelum dibasuhnya. Kata setengah daripada ahli ilmi daripada tabi'in, apabila adalah darah itu kadarnya 1 dirham, maka tiada membasuh ia akan dia, dan sembahyang ia padanya, nescaya diulang sembahyangnya. Itu dia.
Ada satu pendapat, dia kata kalau sekiranya darah tu ada sikit pun, besar duit selin aja. Darah yang kena tu besar duit selin, besar duit sekupang aja. Kita duk ingat sikit tak apa, kita pakai sembahyang juga, maka hendaklah diulang sembahyang itu. Dia kata, pasal apa? Sikit pun dia darah, tak boleh. Dia kena cuci baru boleh pakai sembahyang. Dan kata setengah daripada tabi'in, apabila adalah ia lebih banyak daripada kadar 1 dirham, maka mengulang dia akan sembahyang. Ada satu pendapat pula, kalau lebih besar daripada duit selin tu, masa tu baru kena ulang sembahyang. Kalau besar duit dirham ataupun kurang, tak apa. Itu dua pendapat. Cerita dia cucilah, senang. Tetapi duk ambil duit, duk kupang, duk sukan pula, buang masa. Buang masa. Kita tengok ada darah lekat setumpuk lugu tu, dicuci bagi bersih, buang sembahyang. Begitu. Dan ialah kata Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak, dan tiada mewajibkan oleh setengah daripada ahli ilmi daripada at-tabi'in dan lain daripada mereka itu atas mengulangnya. Dan jika adalah ia lebih daripada kadar 1 dirham sekalipun, dan dengan dialah perkataan Ahmad dan Ishaq dan kata Syafi'i, wajib atasnya basuh. Imam Syafi'i kata kalau dah kata darah, dibasuh. Dia cakap banyak, dibasuh. Dan jika adalah ia kurang daripada kadar 1 dirham sekalipun, dan mengeras ia, yakni Asy-Syafi'i, pada yang demikian itu. Tuan-tuan, kita ni di Malaysia ni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni tuan-tuan adalah satu-satunya mazhab yang cukup ketat. Nak banding 4 mazhab ni, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling ketat. Kira tengoklah, sentuh sikit dengan orang perempuan pun batal tu. Oh ni yang kata mazhab Syafi'i. Dia cukup teliti. Sampai sah kata kena darah sikit pun tak boleh, nak kena pergi basuh dulu, nak pakai sembahyang tak boleh. Ketat mazhab Syafi'i ni. Yang kadang-kadang sampai satu peringkat kita kata, oh payah macam ni. Kita berasa payah dengan ijtihad yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Memang payah pun. Tapi Mekah duk tawaf tu macam kita duk cerita banyak kali dah kan. Allah, dengan duk berotoh ni tak payah buat lah. Kalau kita betul-betul ikut mazhab Syafi'i punya keputusan dalam masalah wuduk ni, jenuh ulang keluar ambil ayat sembahyang. Jenuh. Tu pun balik mai duk rasa ralat lagi, duk rasa aku berasa macam itu ni tempuh dengan rasa tu. Sedangkan dalam mazhab yang lain taklah seketat itu. Sama juga dengan masalah ni, masalah najis yang terpercik kena sikit dan sebagainya ni. Contemporary Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada keluar buku fatwa-fatwa terkini tu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia mazhab Syafi'i, tapi dalam soal ni dia agak lenient, dia agak longgar sikit, dia mengambil kira banyak benda. So kalau ikut fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata apa? Dia kata kalau takat-takat sikit-sikit mercik dan sebagainya memadai dengan kita buat syarat, jurus hayang gitu aja sudah, dia anggap benda tu sudah suci. Kalau tidak tuan-tuan, kita ni jadi raplas dulu. Ni daripada Sungai Petani ni nak pergi Kuala Lumpur, kita duduk singgah semayang di tol apa semua kan. Masuk pancong macam kita duduk kata tu lah. Masuk pancong pergi nak buang ayam apa semua, buka-buka. Allah, dia punya getah dia tu, kita buka terlebih sikit, dia sembuk ayam tu, kata mercik mai kena kita habis. Allah kan. Itu yang duk rentak pek-pek ayam begitu cabut tu, marah tu lah, bukan ada apa, bukan ada saja nak pergi buat kena apa, marah lagu tu. Dia punya pressure ayam di apa nama lebuh raya ni, dia punya pressure ni dia kadang kuat, kadang pelan. Kadang-kadang kita buka tu dia keluar pelan dia. Kita buka sikit lagi agak deras sikit. Tengah duk pakai dia jadi deras lagi. Mercik juga. Jadi kita nak pergi semayang tak lagi dengan duk berasa tadi ayam tu mercik atas lantai, tapi tadi tengok lagu Cina keluar daripada bilik ayam ni. Cina ni beratan kecil berdiri, dia duk main macam-macam dalam kepala kita. Kita nak buat ibadat, kita tak maulah benda ni semua. Dia duduk dalam kepala tu, dia duduk macam-macam benda dia duduk main. Mana nak buat tau, jadi gitu. Nampak?
Jadi dalam bab-bab yang macam ni, macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada sikit longgang lah. Bukanlah dia kata boleh pakai baju bernajis. Dia kata kalau sikit sangat kena tu memadai dengan kita jurus-jurus ayat buat syarat gitu saja, sudah dianggap suci, dia kata. Kalau merah kencing habis satu seluang semua, tak payah nak buat yang tu. Cerita dia kena basuh bagi banyak cerita lah yang tu. Yang ni cerita hak sikit-sikit ni, dia kata. Baik. Masalah dia kata najis wajibkah dibasuh? Ini dia nak bahas ni. Kata Imam Nawawi pada hadis dalam masalah yang tadi tu, dalil yang menunjukkan atas wajib basuh najis dengan air. Najis ni kok mana pun kena basuh. Basuh mesti kena dengan air. Kerana Nabi SAW suruh basuh darah dengan air. Maka dia ambil faham daripadanya bahawasanya basuh dengan cuka ataupun sesuatu yang lain daripadanya, daripada segala yang cayak, maka tiada memadai akan dia. Tak boleh. Kita masuk pancong, pergi buang air apa semua, buka-buka pancong tak ada air pula dah. La ilaha illallah. Macam mana nak buat ni? Tu panggil kawan, kok kawan ada di luar ni. Hei, hang duk dah di luar ke? Hei, hang duk dah di luar ke? Kau tu dah awak. Hampir beli Coca-Cola main 5 tin. Tak boleh. Coca-Cola tak boleh. Nak buat basuh tak boleh. Walaupun dia air, tapi dia Coca-Cola. Sama dengan nak pergi basuh dengan cuka. Tak boleh. Dia kena air mutlak. Begitu. Kerana tiada disuruh dengan dia. Dan dapat faham pula akan darah itu najis. Maka ialah ijma' muslimin. Darah ni kok mana pun najis. Ijma' semua orang Islam mengatakan darah itu najis. Begitu. Dan dapat faham lagi daripadanya bahawasanya menghilangkan najis itu tiada disyaratkan padanya berbilang-bilang basuh. Yang kata nak cuci najis ni sekali cukup. Kan? Kadang-kadang ada orang dia jenis penyakit was-was pun ada sikit ke dia. Peraturan dalam agama ni mudah saja. Agama tak susahkan orang. Anak kita pergi kencing di atas lantai di rumah tu, kencing. Bila kencing tu tak apalah, tang dia tu kita cempung angkat pergi bilik air basuh. Tempat ada ain najis air kencing duk melimpah tu. Mula sekali apa? Ambil satu kain, mai lap semua air kencing tu bagi kering. Tengok tak ada dah ain najis dah, tak ada dah kering dah. Ambil satu cebok air bersih, jurus bagi mengalir di kawasan yang air kencing ada tadi ni. Bagi lalu sekali lalu, lap habis, selesai dah. Nah, dia jurus satu rumah lah, dia jurus dia mop, dia jurus dia mop, dia jurus dia mop sampai 3 kali. Baguslah buat lagu tu, tapi lorat lah. Jadi agama tak suruh pergi duk jadi raplah jingga sampai macam tu. Buat lagu qadar yang disuruh di agama cukup. Memadai, dia kata dengan sekali basuh saja, bahkan memada padanya bersih. Yang pentingnya sudah bersih daripada najis. Begitu. Maka banyak lagi daripada buah faedah yang dapat daripadanya. Dia kata masalah najis hukmi dan najis aini. Bagaimana nak membersihkan dia? Ini najis hukmi dengan najis aini. Kata Imam Nawawi bahawasanya yang wajib pada menghilangkan akan najis itu ialah bersih. Yang penting bersih. Maka jika ada najis itu hukmi, iaitu najis yang tiada nampak dengan mata kepala, seperti air kencing dan seumpamanya, nescaya wajib basuhnya sekali jua dan tiada wajib lebih. Kita beli rumah second hand. Rumah second hand, rumah tu dulunya diduduki oleh orang Islam, bukan boleh oleh orang bukan Islam, orang Islam duduk rumah tu. Tapi kita duk tengok cara tuan punya rumah sebelum kita beli ni, tengok cara dia dengan petang-petang basuh kereta pakai seluar pendek dengan apa. Kita buat satu kesimpulan, dia ni agama tak apa nak kemas elok. Kalau agama dia kemas, dia tak pakailah seluar pendek basuh kereta. Bila dia duk keluar basuh kereta pakai seluar pendek ni, dia ni kira tak mengaji masjid punya orang lah. Tengok dengan anak kecil ada, dengan apa ada, hati kita ada dua ingat dah, ni rumah ni anak dia kencing lagu mana, dia cuci bagi bersih. Memadai dengan kita jurus air sekali lalu semua rumah. Jurus sekali lalu, sekali cukup. Maka rumah tu sudah dianggap bersih daripada najis hukmi. Najis yang tengok tak nampak, pasal air kencing tu dah kencing dah kering dah, tetapi dari segi hukumnya kawasan tu masih bernajis. Memadai dengan sekali jurus saja satu rumah, rumah tu dianggap bersih. Macam tu cara dia.
Tetapi sunat membasuh 2-3 kali. Dia kata kalau sekiranya kita rasa 2-3 kali okeylah. Dia kata. Kerana sabda Nabi SAW, "Iza stayqadha ahadukum." Ini hadis yang kita dah baca dulu. Maka lihat keterangannya dalam masalah 127 sampai masalah 133. Yang ni kita baca di Masjid Penguluhim tahun 1995 dulu. Lama kita baca, dah berapa tahun dah. 8 tahun dah kita baca tajuk ni. Tuan-tuan boleh rujuk balik masalah 127. Hadis ni yang kata "Iza stayqadha ahadukum" ni nak cerita kata hati-hati. Hadis nak suruh kita berhati-hati dalam agama. Hadis tu dia nak cerita kata satu orang tu bila tidur, dia tak tahu tangan dia bermalam di mana. Nabi nak abang yang tu. Dia bila tidur, masa dia tidur lena tu dia tak tahu, dia pun tak ingat tangan dia duduk di mana masa tu. Jadi bila dia bangkit tidur pagi esok, tangan dia ni kira basuh dulu. Baru boleh nak celup apa-apa, nak pegang apa. Pasal apa? Pasal dibimbangi. Tangan tu masa dia tidur, pergi duduk pegang tempat-tempat yang tak patut pegang. Jadi hati-hati. Sebelum tu basuh tangan dulu. Pasal apa? Pastikan tangan tu dibersihkan dulu. Itu hadis yang tuan-tuan boleh balik rujuk lah. Dia kata, dan ada pun apabila adalah najis itu aini, najis nampak pada mata ni. Yang ni cara nampak dengan mata kepala, seperti darah dan lainnya. Nampak ada darah duduk setumpuk atas lantai, darah duduk lekat di kain dan sebagainya. Maka tak dapat tidak menghilangkan ainnya lebih dahulu dengan gesel dan sental jika berhajat sental, serta dibasuhnya. Kalau najis jenis nampak, tengok nampak, ataupun najis tu kita tahu kata ada najis kerana bau dia busuk harin ke apa dan sebagainya, maka wajib dihilangkan dulu benda tu. Dan sunat membasuhnya kemudian daripada hilang ainnya 2-3 kali. Najis macam ni sunat basuh 2-3 kali bagi hilang. Membasuh najis wajib perah ataupun tidak? Ini pun satu hal juga. Kita pi bilik air lebuh raya apa semua, kita buang air, kita rasa macam kaki-kaki seluar kita macam ada mercik-mercik sikit. Kita buka pai air, jurih sikit lah. Kawasan yang kita rasa macam mercik sikit ni, kita jurih sikit. Dan lepas jurih, wajib nak kena duduk perah pula ke kaki seluar tu. Nak kena perah ke? Ataupun tak payah perah, pakai jurih air saja ke? Kata Imam Nawawi, apabila membasuh seseorang akan kain yang kena najis, maka adakah disyaratkan perah kain itu daripada air basuhnya? Maka iaitu padanya 2 wajah yang asahnya tidak disyaratkan perah. Tak payah. Memadai dengan jurih lagu tu aja. Kita pakai kasut, kita masuk bilik ayam, kita berasa lagu mercik mai ke kasut lah, mercik mai ke stukin lah, apalah semua. Jurih ayam agak bagi kena tempat yang kita berasa macam mercik najis ni, jurih gitu aja sudah dianggap suci. Habis. Tak usah duk fikir apa dah. Tapi duk buka kasut tu, perah kasut pula dalam bilik ayam tu, dia nak jadi susah. Tak disyaratkan perah. Memadai dengan jurih saja. Masalah membasuh najis yang tiada mau hilang rupanya apa hukumnya? Macam mana pula darah kena di kain, basuh dia tak mau nak hilang, duk nampak juga warna darah tu, duk nampak juga. Macam mana nak buat? Kata Imam Nawawi, dan apabila basuh najis aini, najis yang nampak ni, yakni najis cara nampak dengan mata kepala, maka tinggal warnanya, duk ada juga warna merah tu, nescaya tiada memudaratkan dia, bahkan hasillah sucinya. Basuh pun dia tak mahu nak hilang, basuh tak mahu nak hilang, basuh tak mahu nak hilang, tak apa. Setelah kita susah payah basuh banyak kali, tak mahu nak hilang juga, okey, dimaafkan, boleh pakai semayang. Begitu. Dan jika tinggal rasanya, maka kain itu najis lagi, maka tak dapat tidak menghilangkan rasa. Rasa maksud bukan piduk jilat rasa. Ni saya mengajak di sekolah dulu, ada budak tanya. Dia kata nak hilangkan najis ni 3 benda. Hilangkan warna, hilangkan bau, hilangkan rasa. Warna okeylah, dia kata bau okeylah, rasa ni mana Ustaz, dia kata takkan nak duduk rasa pula najis tu. Rasa maksudnya rasa dengan tangan. Kita rasa dengan tangan, kalau rasa licin elok mana tak ada dah najis. Kalau rasa pun duk rasa ada lagi, duk kata tak ada, tak boleh lah. Rasa di situ maksudnya rasa dengan tangan. Kalau piduk rasa dengan tangan tu rasa ada lagi najis, maka wajib dihilangkan. Sampailah kita buat dengan tangan dah tak rasa apa dah, dia kata. Begitu. Baik, dia kata, dan jika tinggal rasanya, maka kain itu najis lagi, maka tak dapat tidak hilangkan rasa itu. Dan jika tinggal bau, maka padanya 2 qaul bagi Imam Asy-Syafi'i. Bermula yang asah daripada keduanya, dianggap suci.
Kalau bau tu tak mau nak hilang juga, ada juga sikit lagi duk bau juga najis ni, bau juga sikit, basuh banyak kali pun duk bau juga, maka tak apa. Begitu tuan-tuan. Perbahasan tentang bau ni saja pun kalau tuan-tuan buka dalam kitab fiqh panjang sungguh. Buka dalam Fathul Mu'in cukup, tak payah buka kitab besar-besar sangat, buka Fathul Mu'in cukup. Kalau rumah kita duduk dekat dengan kandang lembu, kawah ada belah lembu tu pula pergi duduk bakar tik lembu pula nak buat baja apakah dia bakar. Tik lembu tu mai dia lekat di baju hak kita duk sidai, kita basuh baju duk sidai ni, dia lekat bau tik lembu di baju tu. Maka baju tu dianggap najis, kena basuh lagi sekali. Kita basuh lagi sekali, dia bakar lagi, kita basuh lagi, dia pergi bakar rumah dah. Angka pun kata aku jadi kerja duk bakar. Kan? Pasal apa? Bau tu dia lekat di baju, sekira-kira kalau basuh boleh hilang, maka baju tu dianggap najis. Tu dia. Ini cerita pasal bau pun dia panjang cerita. Dia kata. Baik, masalah. Dia kata najis tak sedang kena kain. Apa hukum sembahyangnya? Tak tahu kata kain kita kena najis. Dan kita tak tahu bila kena najis ni. Orang habang kat kita lepas tu. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan apabila yakin seseorang itu kena najis pada kainnya dan ia telah pun sembahyang. Dah sembahyang dah. Habis sembahyang maghrib apa semua, keluar pergi duduk di balai lentang apa sah. Orang hak sembahyang belakang kita tadi, dia baru pergi habang kat kita. Dia kata, Haji, tadi kain Haji nampak macam ada apa belakang kata. Dia kata ada apa? Tak, tadi saya nampak. Balik tengok. Sungguh. Ada apa cicak ke apa kan najis. Ada di belakang baju dia. Dan tiada sedangkan kain itu kena najis entahkan bila-bila kenanya. Dia pun tak tahu ni kena tang mana ni. Kena masa di masjid ni ke? Kena masa di rumah tadi ke? Masa main naik kereta tadi ke? Masa tak tahu kena tang mana. Begitu hal dia. Maka bahawasanya yang wajib atas dia, jika ada ia yakin akan kenanya masalan kemudian daripada subuh harinya atau seumpamanya, maka sembahyang akan barang yang yakin daripada kemudian daripada subuh itu. Dan jika tiada yakin entahkan bila-bila kena, maulah ambil yang lebih aula dan yang lebih sayogia, sembahyang akan yang disudah sembahyangnya itu. Ada cerita dia lagu ni. Kalau sekiranya kita tak tahu kena bila, qada baliklah sembahyang-sembahyang yang kita rasa kain ni aku mula pakai bila? Aku mula pakai pagi tadi. Qada pun sembahyang daripada kita mula pakai kain tu daripada pagi tadi, sembahyang subuh tadi, sembahyang lohor, sembahyang asar, qada. Maghrib baru orang bagi tahu qada habis semua, maka itu lebih selamat. Dia kata. Lebih selamat, nak bagi puas hati kita. Kalau tidak, tuan-tuan, tu tak puas hati situ. Kita tengok-tengok, kita kata ni baru kena tak sat ni. Kita kata lagu tu, tapi tak duduk tak kira dia main dalam hati kita. Tak sat kan petang tadi kan habis. Kita jadi tak syok. Jadi buatlah. Bukan nak mati, bukan nak patah tangan kaki. Buatlah, subuh buat balik 2 rakaat, lohor buat balik, asar buat balik, pasal kita tak tahu kena bila. Tapi kain ni kita start pakai nak sembahyang subuh tadi. Dia kata maka itu adalah jalan yang lebih ihtiyat, dia kata yang lebih selamat bagi kita semua. Begitu. Baik, masalah dia kata najis kena di kain dan ayam tidak ada, bagaimana sembahyangnya? Ni pula dia kata kita masuk pergi pancung, buang ayam, najis sudah kena. Elok kita basuh apa semua, lebih kurang ayam pun habis, tak ada nak cuci. Seluk yang kena najis ni tak ada nak cuci, ayam sudah habis. Macam mana nak buat? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan jikalau kena di kainnya najis dan tiada ada ayam pembasuhnya, nescaya sembahyanglah ia dengan telanjang dan tiada diulang sembahyangnya. Jadi tuan-tuan, saya pun baca-baca ni, saya kata lorat macam ni. Tak lagi dia pamai panggil polis main cekuk, dia kata orang minyak pula duk ada di tol mana kan? Jahanam kita. Baik, ini ijtihad Imam Syafi'i. Ini ijtihad Imam Syafi'i dan tidak ada satu imam pun dalam mazhab lain yang berpendapat macam ni. Di saya lebih selesa, tak boleh ikut ijtihad ini. Tak boleh ikut. Kan? Tapi ini ijtihad Imam Asy-Syafi'i. Mungkin zaman dia sesuai, orang tak ada. Lah pergi buat lagu tu di tol, kena tangkap di balai pula, pergi duk abang Ustaz Samsuri pula ajak. Saya masuk pula dalam sekali lagi. Kan? Jadi ini ijtihad Imam Asy-Syafi'i dan ijtihad ini agak keterlaluan dan tak sesuai lah ni.
Dan pendapat dia ni pun tidak bersandarkan kepada hadis apa-apa. Cuma pendapat dia. Jadi kita tak saya ikut yang ni lah. Maka tiada baginya sembahyang di dalam kain najis bagaimana sekalipun. Tu sebab kita kata tadi Imam Syafi'i ini dia ketat. Dia terlalu rigid. Dalam bahasa Arab dia kata Imam Syafi'i ini satu orang yang terlalu syadid. Dia kira najis ni kok mana pun tak ada jalan melainkan kena basuh. Kalau sekiranya najis dah kena pakaian, tak ada air nak basuh, dia kata semayang telanjang. Lebih baik daripada semayang pakai kain yang ada kena najis. Itu dia punya ijtihad, dia ketat macam tu. Nampak? Ini style Imam Syafi'i di dalam nak mengistimbatkan hukum dalam perkara-perkara fiqh. Jadi kita tersikut lah betul lah. Macam kita lah ni katalah jadi kih yang macam-macam ni. Ketiak kot lain lah. Jangan biduk londeh semua semayang tak lah. Ketiak kot lain lah. Sama ada kita keluar daripada lebuh raya tu, pergi lah kedai-kedai mana beli kain pelekat apa ke selai, ada lah. Jalan tu ada banyak. Jangan biduk londeh apa lagi. Begitu. Ataupun kalau sekiranya ayam ada misalnya, dan cumanya masalah kita rasa najis ni sudah mercik di pakaian kita. Apa salahnya buka pakaian tu dalam bilik ayam sorang-sorang kita, jurus-jurus basah lecur lepas habis semayang. Semayang dia tidak syaratkan mesti kering, basah lecur pun tak apa, boleh semayang. Lebih baik daripada lagu tak pakai apa langsung. Begitu kan? Baik, itu pendapat Imam Syafi'i sahaja. Kemudian bab dia kata majaa fi kam tamkuthun nufasa. Ini kita terus bacalah. Dia kata bab yang datang pada menyatakan berapa hari hukum menanti kering darah oleh orang perempuan yang nifas. Nifas ni maksudnya dia beranak. Darah yang keluar sama dengan beranak tu dipanggil darah wiladah. Darah kerana kelahiran. Selepas daripada dia beranak tu darah duk mai lagi, darah duk mai lagi tu dia panggil nifas. Sampai bila nak tunggu darah nifas ni, sampai bila? Sampai dia kering. Macam tu aja. Sampai dia kering. Baik katalah dia tak kering. Darah tu duk mai sampai tak tahu bila nak habis. Bilakah maksimum masa untuk orang perempuan dengan darah nifas ni? Dia kata masa maksimumnya tidak boleh lebih daripada 40 hari. Kalau dah sampai 40 hari darah masih duk mai lagi, itu sudah tidak jadi darah nifas lagi. Itu sudah jadi darah mustahadah. Dia balik tajuk kita bincang panjang dulu ni. Itu saja bab tu. Kita terus tengok muka surat sebelah. Bab ma jaa fi rajul yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahid. Itu bab yang datang pada menyatakan laki-laki yang berkeliling atas jima' isterinya dengan mandi yang satu. Yang ni abang boleh dia panggil. Dia ada 3 isteri, ada 4 isteri. Dia senapas saja. Kan? Habis isteri pertama, lagu pi isteri kedua, lagu pi isteri ketiga, lagu pi isteri keempat, baru sekali mandi. Yang ni dia panggil abang boleh. Begitu. Ketahuilah saudaraku, sekiranya satu orang itu ada mempunyai beberapa isteri, maka harus atasnya jima' semuanya dengan sekali mandi. Sama ada satu isteri dia buat berulang-ulang kali, kemudian baru sekali mandi, ataupun ramai isteri sekali mandi. Ini bab dia. Yang ni manakala sudah dikerjakan yang pertama, maka harus dikerjakan yang keduanya dengan tiada berhajat kepada mandi. Habis rumah nombor 1, pergi rumah nombor 2. Kemudian daripada sudah dikerjakan yang nombor 2, dikerjakan pula yang ketiga dengan tiada mandi. Dahsyat. Maka lepas daripada mengerjakan isteri yang kedua, maka selepas daripada mengerjakan isteri yang kedua, pergi rumah bini nombor 3 tu, lepas selesai bini nombor 2. Macam tu. Maka demikianlah sehingga habis 4 isteri ataupun jariahnya dengan jima' semua sekali dan mandinya sekali. Kerana Nabi SAW ada memperbuat yang demikian itu. Itu dia. Yang kata Nabi kita ni jangan duk ingat apa kata. Cukup Tuhan bagi dekat Nabi Muhammad ni bukan sahaja kuat, segala-gala kuat. Dari segi ingatan dia kuat, dari segi ilmunya kuat, dari segi sampai hak ni pun Allah bagi dekat Nabi kuat. Ni yang kata Nabi Muhammad SAW. Nabi buat ni bukan kerana nak tunjuk kata Nabi ni apa-apa yang tak elok dah. Tak sekali-kali. Tapi berlakunya benda ni dengan tujuan nak memberi iktibar, nak memberi satu hukum dan pengajaran kepada umat kemudian ni. Nak bagi kita ni tahu kata tak apa, kalau buat macam tu tak salah. Itu ceritanya. Bukan kata Nabi sampai tiap-tiap malam lagu tu. Begitu.
Sebagaimana riwayat Tirmizi demikian bunyinya. An Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i fi ghuslin wahid. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia berkeliling atas jima' sekalian isterinya. Seorang kemudian daripada seorang pada malam yang satu dengan mandi yang satu. Itu dia. Nabi biasa buat macam tu sekali. Kata At-Tirmizi, ini hadis Anas ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Kuat hadis ni. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada bab jawazun naum al-junub. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada lafaz yang lain, yakni pada bab iza jama'a summa ada. Sahih Bukhari pun ada hadis ni, Sahih Muslim pun ada hadis ni. Maknanya hadis ni hadis sahih yang menceritakan Nabi ada buat macam ni. Masalah jima' beberapa kali diselangi dengan wudu. Wahai saudaraku, telah lalu di dalam masalah akan sunnah satu orang yang hendak mengulang jima' itu basuh farajnya dan zakarnya. Bagi orang yang nak ulang lagi sekali, sunat pergi basuh dulu. Kemudian mengambil wudu akan dia. Kalau tak mau mandi pun ambil air semayang dulu. Begitu. Istimewa pula hendak menjima' isteri yang lain, apatah lagi kalau nak pergi jima' isteri lain pula. Kalau isteri tu juga pun disunatkan basuh dulu, kemudian disunatkan ambil air semayang dulu. Apatah lagi kalau nak pergi rumah bini lain pula, lebih-lebih lagi disuruh basuh dan ambil ayat sembahyang lain. Kata At-Tirmizi, dan dialah yakni sebagai dalam hadis pada masalah itulah perkataan yang bukan seorang daripada ahli ilmi, setengah daripada mereka itu Al-Hasanul Basri, bahawasanya harus mengulangi jima' tanpa dahulu daripada mengambil ayat sembahyang. Kalau tak mau nak ambil ayat sembahyang dulu pun tak apa, tak jadi kesalahan, dia kata. Begitu. Kata Imam An-Nawawi, dan adapun Nabi berkeliling jima' isterinya dengan mandi yang satu, seperti dalam masalah tadi, maka yahtamil, maka diandaikan bahawasanya Nabi SAW adalah dia mengambil wudu antara dua jima'nya. Nabi antara satu dengan satu, Nabi basuh dan ambil ayat semayang dulu. Ataupun jikalau Nabi tak ambil ayat semayang, maka ditakwilkan dia atas bahawasanya ia menunjukkan harus meninggalkan ambil ayat semayang antara dua jima'. Kalau Nabi tak ambil ayat semayang, bukan kerana apa? Kerana Nabi nak bagi tahu, kata kalau tak ambil ayat semayang pun tak salah. Begitu. Dan sesungguhnya telah datang di dalam Sunan Abi Daud bahawasanya Nabi SAW berkeliling ia atas perempuan pada malam yang satu. Mandi ia pada isteri ini kemudian daripada jima'nya, dan mandi ia pada isteri yang lain kemudian daripada jima'nya. Dan Nabi juga biasa buat, dia jima' satu isteri, kemudian Nabi mandi, lepas mandi pi pula rumah isteri lain, Nabi jima', lepas tu Nabi mandi pula, macam tu seterusnya. Nabi buat juga macam tu pun, nak tunjuk kata itu lebih baik daripada tak mandi. Begitu. Maka ditanya orang akan dia, ya Rasulullah, mengapa tuan hamba tidak memperbuat beberapa kali jima' dengan sekali mandi? Maka jawab Nabi, inilah perbuatan, yakni tiap-tiap kali jima' itulah mandi ialah yang lebih sempurna hati dan lebih baik dan lebih suci badan. Itu dia. Nabi kata, kalau habis jima' mandi dulu, lepas tu nak jima' pula, lepas tu mandi pula, itu lebih baik dari segi kesihatan, dari segi badan, dari segi kebersihan, itu lebih baik, Nabi kata. Tuan-tuan, ni kita duk baca. Nabi sendiri bila buat benda-benda macam ni, sahabat tahu dan sahabat boleh tanya. Maknanya zaman Nabi hidup pun, betul benda ni very confidential, benda ni terlalu personal, kan? Tapi benda ni ilmu yang perlu diberitahu kepada orang. Maka Nabi sendiri bagi tahu dekat sahabat dia apa hukum tentang benda ni, dan sahabat boleh tanya Nabi, nak minta penjelasan tentang benda ni. Jadi tak bolehlah kalau hari ni kata, wah ustaz ni duk mengajak bab ni kotor. Nabi sendiri mengajak bab ni kepada sahabat-sahabat dia, kerana ini ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak tahu tuan-tuan macam mana? Ini cerita dia. Dan kata Abu Daud, dan hadis yang pertama itu yang lebih asah. Kata Imam Nawawi, dan aku kata, dan atas perdu takdir sah hadis ini. Makna kedua-dua hadis ni pun, dua-dua pun difardukan, ditakdirkan betul dua-dua. Nescaya adalah yang ini pada satu waktu, dan yang satu lagi ini pada satu waktu yang lain. Dia kata, Nabi ada waktu habis jima' dia basuh, dia ambil ayat semayang saja, kemudian dia jima' pula. Habis jima' dia basuh, dia ambil ayat semayang saja, kemudian dia jima' pula.
Ada waktu Nabi SAW jima, lepas tu Nabi sambung dengan jima. Ada waktu Nabi habis jima, Nabi mandi apa semua elok, Nabi jima pula, Nabi mandi apa semua elok, Nabi macam tu pun ada. Jadi semua ni berlaku pada waktu-waktu yang lain, yang semua ni nak tunjuk kata tak salah. Tapi yang paling baik ialah lepas jima mandi. Tu cerita dia. Baik, masalah jima isteri di dalam giliran isteri lain macam mana? Ni kalau cerita macam tadi, Nabi isteri ramai. Sudah tentu malam tu hak kepunyaan satu isteri saja sebab giliran. Boleh tak boleh malam hak giliang bini nombor 1 pergi keluar daripada rumah, pergi rumah bini nombor 2, pergi rumah bini nombor 3. Boleh tak boleh buat macam tu? Dia kata, wahai saudaraku, bagaimana pula hendak jima beberapa isteri pada satu malam umpamanya? Tidakkah itu salah? Dia kata, jima satu isteri yang bernama Khadijah misalnya di dalam giliran Fatimah. Dia kata boleh tak boleh kita pergi jima isteri nombor 2 sedangkan itu giliang isteri pertama? Boleh tak boleh? Kata Imam Nawawi di dalam bab Al-Qismu Bainaz Zawjat, dan telah ittifaq segala ulama atas bahawasanya harus berkeliling jima atas segala isteri semuanya di dalam saat yang satu dengan redha semuanya. Syarat dia mesti dapat keredaan isteri-isteri itu. Begitu. Maka tiada harus yang demikian dengan ketiadaan redha semuanya. Kalau malam tu malam giliang isteri nombor 1, kita nak keluar, lepas dah jima dia nak keluar pergi rumah isteri nombor 2, bini nombor 1 kata tak boleh, kita keluar juga salah. Mesti dengan redha dia baru boleh keluar. Dan ada pun berkeliling Nabi jima isterinya pada malam yang satu sebagai dalam hadis tadi dengan mandi yang satu pula, maka ialah ditanggungkan, diandaikan atas redha sekalian isteri Nabi. Ini dia mengandaikan isteri Nabi semua redha dengan perbuatan Nabi itu. Ataupun dengan redha yang empunya gilirannya jika ada giliran itu satu. Itu dia, diandaikan mendapat keredaan isteri. Kan Nabi pun tak buat selalu benda ni. Contoh kita dah baca hadis dah dulu di masjid ni pun kita dah baca cerita tentang Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, malam tu malam giliang Nabi di rumah dia. Nabi dah tidur dah. Tahu Nabi bangkit. Nabi beralih tengok, Nabi agak, Aisyah sudah tidur. Padahal dia tak tidur ni. Nabi tengok, Nabi rasa Aisyah sudah tidur, Nabi bangkit. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bangkit, Nabi saruk kasut, Nabi pakai baju, Nabi keluar daripada rumah. Aisyah ni sebagai isteri yang muda. Dia isteri muda, menikah Nabi umur 7 tahun, umur 9 tahun dah duduk sekali dengan Nabi, umur 18 Nabi wafat. Kan? Jadi bila Nabi buat macam tu, dia cemburu lebih sikit. Pasal dia muda sangat. Dia ikut Nabi. Dia ikut Nabi dalam gelap malam tu, dia ikut Nabi. Dia ikut nak tengok Nabi nak pergi ke mana. Ikut. Rupanya Nabi pergi ke kubur. Nabi berdoa di kubur. Nabi habis berdoa, Nabi beralih, dia lari. Yang kata Aisyah ni. Lari bubat, lari balik rumah. Dan Nabi pun berjalan balik ke rumah. Nabi sampai di rumah, buka baju, buang kasut, Nabi nak tidur. Nabi tahu dah. Nabi kata dekat dia, kamu kah bayang yang aku nampak di kawasan kubur tadi? Nabi tanya. Kau duduk menyawa lari ni. Kan? Kamu kah? Nabi kata, bayang yang aku nampak dekat kubur tadi? Dia pun jawab, tu dah. Nabi kata, pasal apa? Nabi tanya dia. Dia kata, siapalah tak cemburu kepada laki-laki yang macam hang ni? Siapa yang tak cemburu kepada laki-laki yang seumpama tuan ni? Dia kata ke Nabi, bukankah ni malam giliran aku? Aku tentulah cemburu kamu keluar, takkah kamu pergi rumah orang lain? Dia kata. Nabi terus kata ke dia, Nabi kata, kalau Rasulullah kamu tak percaya, kepada siapa kamu nak percaya? Dia pun kira okey. Nampak tuan-tuan? Ni nak tunjuk kata apa? Kata kok mana pun manusia. Tak manusia. Isteri Nabi lagu tu, isteri ustaz biasa. Kan? Isteri Nabi pun ada cemburu. Kan? Biasalah benda ni. Ini adalah tabiat naluri semula jadi yang ada pada diri manusia. Baik, jadi syarat kepada kisah kita duk baca ni, syarat mesti dapat redha semua isteri. Baru boleh buat benda yang macam ni.
Maka itu takwil berhajat kepadanya oleh orang yang berkata adalah giliran itu wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya, sebagaimana wajib atas kita juga. Kalau kita wajib mengadakan giliran kepada isteri-isteri, maka Nabi pun wajib mengadakan giliran kepada isteri-isteri. Maka sudah tentu Nabi tidak menyalahi giliran itu. Nabi buat benda ni dengan izin semua isteri. Dan ada pun yang mengatakan tiada wajib giliran atas Nabi, maka tiada berhajat kepada takwil, bahkan memperbuat dia sekehendak hatinya. Dan ini khilaf pada wajib giliran itu ada dua wajah bagi ashab kita, dia kata wallahu a'lam. Dia kata dan Nabi SAW dari segi menunaikan giliran sama macam orang-orang yang bukan Nabi juga. Lepas ni kita akan masuk insya-Allah bab ma jaa iza arada an ya'uda tawaddaa. Ini bab yang kita baca tadi juga, iaitu bab yang datang pada menyatakan apabila nak seseorang jimak lagi sekali, maka mengambil wuduk akan dia. Ni macam kita baca tadi juga, dia akan ulang lagi sekali. Saya ingat kita tak baca dah kot yang ni soalnya. Oh, kena baca. Bawah tu kita kena baca. InsyaAllah bulan depan kita terus baca tajuk ni. Bab ma jaa iza uqimatis salah wa wajada ahadukumul khala falyabda bil khala. Oh, ini tajuk bagus. Itu bab yang datang pada menyatakan apabila dah qamat sembahyang dan telah mendapat, yakni datang seorang daripada kamu berasa nak ke jamban, maka hendaklah dahulukan jamban. Ini dalam kes tu imam. Dia nak jadi imam. Duk elok-elok tak ada apa semua. Elok dah orang pun ni semua. Qamat dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun naik berdiri dah atas sejadah imam. Sampai dah hujung dah, la ilaha illallah, dia main senak dandan. Tu imam ni, dia main senak dandan. Apa patut dia buat? Gagah juga jadi imam ke? Lepas tu pakai-pakai pidobi kapek tu. Ataupun apa dia kena buat? Tajuk ni akan bincang. Tajuk ni akan bincang. Qamat dah tatuk. Dia kata tak boleh. Aku kena pergi sana dulu. Panggilan bilik kecil kuat, dia kata. Dia pun pergi. Kan? Maka tajuk ni akan membincangkan tentang yang tu. Kemudian bab ma jaa fil wudu minal mawta, menyatakan basuh daripada tempat pijak. Kemudian dia pi bab at-tayammum. Ini pun penting juga tuan-tuan. Cerita tentang tayammum ni pun banyak cerita. Kadang-kadang bunyi lugu-lugu ni dan sebagainya. Kita akan tengok macam mana kupasan dia. Kemudian bab ma jaa fil rajul yaqra'ul Quran ala kulli hal ma lam yakun junuban, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis laki-laki baca Quran atas tiap-tiap kelakuan selama tiada ia berjunub. Boleh tak boleh sepanjang masa duk baca Quran. Dan semayang baca Quran biasalah, lepas semayang baca Quran dah bangkit sambil duk jalan nak turun masjid, mulut duk baca Quran, pakai kasut wak kereta mulut duk baca Quran, naik motor mulut duk baca Quran, balik sampai di rumah buang baju pun duk baca Quran dan sebagainya. Dia jenis mulut sentiasa duk baca Quran. Boleh tak boleh? Dia kata perbuatannya macam tu. Kemudian bab ma jaa fil baul yusibul ard, cerita kencing yang kena bumi. Kalau kena lantai, kena kapet, kalau kena lantai semen dan sebagainya, kita tahu cara nak cuci dia. Kalau dia kencing atas tanah macam mana? Kencing atas tanah, ayat kencing tu kena-kena dia jerak masuk dalam bumi. Macam mana nak selesai tempat tu kalau sekiranya kita nak guna tempat tu buat sembahyang? Adakah kena nak panggil mai cari makan apa bulldozer mai duk korek bekas dia kencing tu, punggah tanah tu pergi ke lain, buang tanah lain ke? Ada guna nak buat? Kan? Ini pun satu bab. Kemudian tajuk tu panjang lah. Tajuk tu panjang. Sampailah perbahasan dia kepada kalau sekiranya tempat kita nak semayang tu bawah tu biasa tanam bangkai, boleh tak semayang di atas tu? Ada apa ke kucing kita mati ke, arnab mati ke apa, pergi tanam daun tu, boleh tak kita semayang di atas tempat yang di bawahnya ada bangkai? Ada lebih kurang dalam 15 muka surat lagi. Kita ada 2 kali kuliah saja lagi sebelum puasa. Bulan Ogos dengan bulan September. Bulan Oktober kita dah tak ada kuliah dah, sebab minggu akhir tu sudah puasa. Jadi 15 muka surat lagi. Mudah-mudahan kita dan khatam sebelum mula puasa insya-Allah. Wallahu a'lam. Apakah
apakah jarak agak-agak? Larangan tidak boleh lintas di depan orang sembahyang. Jarak kot. Adakah dari tempat dia berdiri sehingga sujud ataupun sehingga ke dinding masjid? Sampai kawasan dia sujud saja. Baik. Zaman Nabi, Nabi bila nak sembahyang, kalau tuan-tuan tengok hadis, bukalah Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim tentang tajuk ni. Di bawah Kitabus Salah, di bawah bab sembahyang. Tuan-tuan tengok macam mana cara Nabi buat bila Nabi nak sembahyang. Ada sekali Nabi ambil tombak pacak. Depan tempat Nabi nak sembahyang tu, Nabi pancang satu tombak. Maka itu sempadan dia. Siapa yang lalu di depan daripada tombak Nabi pacak tu, Nabi tak kacau. Kalau dia lintas dalam kawasan antara Nabi dengan tombak tu, Nabi tahan dengan tangannya. Begitu. Ada kalanya Nabi SAW guna sajadah. Nabi ambil satu kain kain serban ke kain hampak jadi macam sejadah. Maka sempadan sejadah itu kawasan orang tak boleh lintas. Macam kita lah sejadah lah. Kalau tahun tu ada sejadah dah, limit tempat kita sujud, balik sana sikit, dia lalu, tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Ada kala Nabi SAW dia ambil kayu. Dia ambil kayu, dia letak di situ sebagai menunjukkan sempadan tempat sujud Nabi. Maka lalu lepas daripada kayu tu, maka itu tidak menjadi satu salah. Jadi jawapan kepada soalan sahabat kita ni, sempadan dia ialah sempadan kawasan kita sujud. Dan kawasan itu mesti ditanda. Sama ada ditanda dengan sejadah ataupun ditanda dengan letak apa-apa benda. Macam orang perempuan dia letak beg kain telekong dia. Dia letak depan tu, itu tanda kawasan tempat sujud dia, tak boleh siapa lintas di situ. Kalau tak ada sejadah, buh apa-apa lah. Buh apa-apa benda di depan tu, kasut ke apa, bubuh lah apa-apa di depan sebagai tanda itu kawasan tempat sujud kita. Sembahyang raya nanti jadilah bila ramai kan. Sembahyang jemaat bagi setengah masjid dan sebagainya, maka tempat tu kena bubuh. Satu benda sebagai tanda itu kawasan tempat sujud kita. Dan lintas dilarang sama sekali. Ada pendapat di kalangan ulama fiqh. Dia kata kalau bagi kes macam Masjidil Haram, ada, kita nanti jumpa tajuk tu, kita akan baca satu hari insya-Allah. Dia kata kalau sekiranya terdapat saf kosong di depan, sedangkan orang yang duduk saf belakang ni dah takbir sembahyang dah, maka macam mana orang ni, dia nak pergi penuhkan saf di depan tu, mau tak mau dia nak kena lintas orang yang dah takbir dah. Adakah benda tu menjadi satu kesalahan macam yang diancam oleh hadis tadi? Ada pendapat fiqh mengatakan bagi kes yang macam tu dikecualikan. Pasal apa? Dengan tujuan nak memenuhi saf yang depan. Kerana tuntutan memenuhi saf depan itu tuntutan yang besar. Itu pendapat. Tapi bagi kita yang nak menjaga ni, tetapilah. Kerana nak memenuhi tuntutan saf tu, kita nak kena ancaman daripada hadis yang susah. Ini. Jadi salah kawah dah takbir dah ni. Patut dia kena penuh saf tu. Sebelum takbir, penuhkan saf yang di depan dulu. Itu ada dibahaskan oleh ulama. Apa hukum mendirikan masjid di atas tanah kubur sedangkan mayat tidak diubah? Dan jika diubah pula, apakah hukumnya? Jawapan dia, mesti kena ubah. Kalau kawasan tu diputuskan sebagai nak didirikan masjid, nak pelebar masjid, nak perbesar masjid dan sebagainya, sedangkan kawasan tu dah diambil untuk dijadikan kubur, dah ada mayat pun di situ, maka hendaklah diubah mayat tu. Pasal apa? Pasal nak mengelak daripada ancaman dalam hadis tadi. Kita duduk tidur bangun di atas tu dan sebagainya, itu menjadi kesalahan. Maka korek kubur tu semua, buat pergi kawasan lain, barulah kawasan tu kita extend untuk besarkan masjid. Banyak orang nak buat benda macam ni, banyak. Macam masjid Badawi Kepala Batas, mereka buat konsep double decker. Kubur tu dah konjes dah penuh dah, mayat dah banyak dah. Mereka buat apa? Mereka bubuh tanah merah pula, lagi berapa kaki ke tinggi, lagi selapis lagi bubuh mayat di atas. Jadi mayat sudah ada 2 tingkat. Hak bawah tu hak lama, bubuh pula dalam 3 kaki ke 4 kaki lagi tanah merah baru ni. Maka bila mayat baru, dia korek hak baru 3 kaki, tambah lagi 2 kaki hak lama punya, tak jumpa lagi mayat lama, maka bubuh mayat satu lagi di atas tu. Itu juga tidak salah. Itu juga tidak salah kan?
Jadi hukum mendirikan masjid di atas kubur tak boleh. Mesti pindahkan mayat tu dulu. Dulu yang jadi kes dekat Lumut dulu ni. Keluar surat abang apa semua itu ni. Kes nak pindah mayat lah. Kerana kawasan tu nak dibangunkan. TLDM Lumut pergi buat kerja ni. Korek-korek jumpa mayat. Tak reput. Sedangkan dia dah berpuluh tahun dah mayat tu. Tak reput. Kemudiannya diselidiki, dia agama turun mai selidik siasat dan sebagainya, rupa-rupanya dia ni guru Quran. Guru Quran. Guru Quran ni tuan-tuan, dia tak masuk ma'had tahfiz, dia tak hafal Quran, tapi dah mengajar Quran ni berpuluh tahun dah. Dia dah hafal dah sebenarnya ayat Quran tu. Dia hafal lah. Anak murid duk main baca ni, kalau salah tu dia boleh berbetul dah, maknanya dia ingat. Allah pelihara jasad dia tidak reput. Benda ni jumpa dengan kerana nak pindah mayat. Maka jumpa benda-benda yang macam ni. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.